السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pada malam ini kita akan sambung kuliah kita Masail Jahiliyah pada bab yang ke-42 pada muka surat 143. Bab yang ke-42 ni menerangkan berkenaan dengan masalah jahiliyah, iaitu berlebihan ataupun ekstrim terhadap para rasul dan para nabi. Dia bawa ke firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nisa ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum minhu فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. Kalau kita habiskan ayat ni, kalau kita tengok dia ada subhanahu an yakuna lahu waladun, kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Itu dia punya ayat dia. Surah An-Nisa ayat 171. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, yang dengan tiupan roh daripadanya, ini dari Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah
dan rasul-rasulnya, dan jangan kamu mengatakan ilah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sungguhnya Allah Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Sikap berlebihan kepada makhluk adalah sebab yang paling besar terjadinya penyembahan kepada berhala-berhala dan orang-orang soleh. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, berupa penyembahan kepada Nasr, Suwa', Yaghuth dan semacam mereka. Dan juga sebagaimana penyembahan dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Al-Masih, iaitu Isa alaihi salam. Dan mirip itu dengan itu adalah berkata atas nama Allah tanpa dasar kebenaran. Baik. Kita sebut berkenaan dengan ayat yang dibawakan oleh tuan kitab kita ni, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 171. Dan saya rasa bahawa kita bincang bab ini sahaja malam ini, satu bab, dan kita bincang dengan detail supaya kita nampak perbezaan antara ghulu, melampau, dan juga wala, kesetiaan. Dia beza tu antara ghulu, melampau, dan juga antara kesetiaan kepada satu kita panggil satu syariat. Ada orang yang salah faham apabila dia berpegang dengan pendapat dia dalam masalah akidah. Contohnya, dia dituduh sebagai ekstrim ataupun sebagai keras, sedangkan dia betul. Oleh kerana itu, kita kena memahami apa dia ghulu, melampau tu macam mana, ekstrim tu macam mana, supaya kita tidak menuduh orang yang berakidah benar sebagai ekstrim. Itu yang lebih bahaya. Apabila kita menuduh orang yang benar sebagai akidah dia ekstrim, sedangkan dia itu benar, dia sebut tu satu perkataan yang benar, tetapi kita tuduh dia sebagai ekstrim, itu tak boleh, kerana dia berpegang dengan pendapat dia, dan pendapat dia itu betul. Kita kata, awak ni kasar ni, kita kata ghulu ni melampau, sedangkan dia tak melampau, dia berpegang pada akidah yang betul. Jadi kita kena ada perbezaan di antara dua benda. Baik, yang pertama sekali, ayat 171 yang dibawa oleh tuan kitab kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah nasihat kepada ahli kitab, terutamanya puak Nasara, puak Yahudi, dan juga kepada kita. Tapi khitabnya, asalnya dituju kepada ahli kitab. Kita kena ambil perhatian kepada ayat ini, yang bukan sahaja Allah Ta'ala menegur mereka, apa sahaja teguran yang Allah Ta'ala tegur dalam Al-Quranul Karim, cuma Allah Ta'ala sifatkan sahaja kepada ahli kitab, supaya kita membaca ayat Quran ini jangan jadi golongan sebagaimana ahli kitab ini yang ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu. Baik. Puak Nasara, dia telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam melebihi daripada kedudukan baginda sebagai seorang rasul, malahan memuja Nabi Isa sebagai Tuhan. Selain daripada itu, mereka juga kata terdapat di kalangan mereka yang tidak melakukan
mereka berfahaman, mereka mengatakan terdapat di kalangan mereka juga yang tidak melakukan dosa langsung macam Nabi, sehingga boleh mengampunkan dosa pengikut-pengikut mereka, iaitu puak-puak rahib di kalangan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang lain, kalau kita tengok surah Taubah ayat yang ke-31, firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, yang bermaksud mereka menjadikan orang alim, rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah, hingga akhir ayat. Ayat ni jelas Allah Ta'ala melarang ghulu dalam agama. Jelas. Ghulu bermaksud melampaui batas atau berlebihan daripada apa yang sepatutnya. Sepatutnya tu syariat. Bila berlebihan daripada apa yang sepatutnya, apa yang disebut dalam syariat, itu dipanggil sebagai ghulu. Oleh kerana itu, hal wahyu ni kita kena ikut, hal agama kita kena ikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dia melampau dalam agama mereka. Berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam, orang Yahudi sanggup mengatakan bahawa Nabi Isa ini seorang penipu. Dan orang Yahudi menuduh Maryam sebagai penzina. Itu melampau dalam masalah kebencian. Ghulu dalam masalah kebencian. Ghulu dalam masalah kasih sayang, melampau dalam masalah kasih sayang, apabila berlaku kepada orang Nasara yang menganggap Nabi Isa itu anak kepada Tuhan. Baik. Dia gini. Melampau ni dia berlaku dalam dua perkara. Dalam masalah cinta dan kasih, dalam masalah benci dan permusuhan. Dua perkara. Dalam masalah cinta dan kasih berlaku benda yang melampau. Melampau kasih pada Nabi SAW. Melampau kasih pada Nabi, sehingga mengangkat Nabi lebih pada Tuhan. Mengangkat Nabi lebih pada Tuhan. Menggelarkan Nabi dalam qasidah-qasidah sebagai Sultanul Ghaib, raja kepada gaib. Maknanya Nabi tahu benda yang gaib. Ada dalam qasidah. Jadi benda tu melampau dalam masalah kasih sayang. Juga kita tidak dibenarkan melampau dalam masalah kebencian pun tak boleh. Tak boleh. Sehingga orang kita buat salah pun kita nak bela. Sebab apa? Sebab puak kita. Kita nak bermusuh dengan orang yang kita benci sangat-sangat kepada musuh kita tu. Walaupun orang kita salah, musuh kita tu betul, tapi kita tetap kata musuh kita salah. Sebab apa? Sebab kita sayang sangat kepada kawan kita ni, orang kita ni, puak kita ni, parti kita ni, dah kita benci sangat pada dia. Sebagaimana yang kita telah sebut bahawa Allah Ta'ala melarang, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kamu benci kepada satu kaum yang menghalang kamu daripada berlaku adil. I'dilu, berlaku adil lah. Karena adil itu aqrabu littaqwa, hampir kepada taqwa. Boleh faham ni? Jadi siapa-siapa pun yang buat salah, sama ada golongan yang kita sayang ataupun golongan yang kita benci, salah tetap salah. Boleh faham tak saya sebut ni dah? Baik.
Kita ceramah sekejap je malam ni sebab saya kenyang dah. Jangan bimbang lah. Yang kita bimbang, apabila kita terlampau benci kepada seseorang, bismillah. Sebagaimana bencinya golongan Yahudi kepada Isa AS, sanggup mengatakan Isa itu penipu. Sebagaimana bencinya golongan Yahudi pada Nabi SAW, sehingga dia kata Nabi ini sebagai Nabi untuk bangsa Arab, bukan Nabi di kalangan bangsa Yahudi. Dia hanya menerima Nabi Musa. Kita takut gitu. Jadi ghulu ni, melampau ni, dia berlaku dua keadaan. Selain daripada perkataan ghulu, ada lebih kurang dalam hak saya kumpul lah di sini 4 perkataan yang nak dekat sama dengan perkataan ghulu. Perkataan melampau. Dalam bahasa Arab ni dia banyak makna, banyak perkataan. Kadang-kadang perkataan tu dalam kita terjemah bahasa Melayu membawa makna sama je. Tapi dalam bahasa Arab dia berlainan. Atas biji kurma tu banyak nama. Hak kering dia panggil tamur, kering. Hak muda dia panggil balah. Hak baru masak dia panggil rutab. Rutab tu hak baru masak, hak lembek tu dia panggil rutab. Hak muda kuning-kuning kalau kita makan rasa kelak-kelak manis tu dia panggil balah. Hak putih dia panggil lain. Hak 3 bulan, 4 bulan, unta pun begitu juga. Anak unta dia panggil hashi. Ibu unta dia panggil lain, bapa unta dia panggil lain. Kalau kita kambing, anak kambing, ibu kambing, bapa kambing, tu tak ada lah pok saudara kambing, pok menakan sepupu, tak ada. Tak wujud perkataan tu, Tapi Arab ada. Arab ada. Oleh kerana bahasa Arab ni bahasa yang banyak perkataan, dan dia gunakan perkataan tersebut sesuai dengan keadaan-keadaan. Sesuai dengan keadaan-keadaan. Kalau untuk Allah Ta'ala, dia ada perkataan-perkataan yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam saya dah sebut kemarin, dalam kuliah-kuliah lepas. Dengan Nabi, bahasa lain. Dengan orang biasa, bahasa lain. Semua itu kekayaan yang Allah Ta'ala bagi dalam bahasa Arab. Baik. Yang pertama sekali, berdasar pada hadis Nabi SAW, riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Nak dekat sama-sama dengan perkataan ghulu, melampau. Iaitu halaka mutanatti'un. Dia panggil tanattu'. Apa dia tu? Ekstrim. Ghulu, melampau. Mutanatti'un ni maknanya celakalah bagi orang-orang yang bersikap melampau yang amat sangat. Ghulu tu melampau dah, tapi tersangat melampau. Dia ada perkataan lain pula. Nabi kata 3 kali, kata Ibnu Mas'ud, celakalah orang yang ekstrim, celakalah orang yang ekstrim, celakalah orang yang ekstrim. 3 kali Nabi sebut. Itu perkataan pertama. Perkataan kedua, dia panggil tasyaddud. Tasyaddud ini memberat-beratkan diri. Itu juga termasuk di bawah rangkaian ghulu, rangkaian melampau. Kata Nabi SAW, riwayat Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, la tashaddidu ala anfusikum, jangan kamu memberat-beratkan dirimu sendiri sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberatkan dirimu. Sesungguhnya satu kaum telah memberatkan diri mereka, lalu Allah Ta'ala memberatkan mereka. Sisa-sisa mereka dapat disaksikan dalam rumah-rumah ibadah mereka, rumah-rumah peribadatan mereka. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, ketuhanan, Tuhan-Tuhan, padahal kami tidak mewajibkan ke atas mereka. Maknanya mereka buat bid'ah dalam masalah akidah.
Apa makna memberat-beratkan ni? Menyusah-nyusahkan hukum sehingga benda tersebut menjadi bid'ah. Dan benda tersebut memang bid'ah pun, tapi oleh kerana dia buat benda tu jadi susah agama ni. Susah agama. Semayang kena usolli dulu. Nah, 4-5 kali usolli bawa akad takbir. Akad takbir pula lama pula, tak masuk. Tak masuk niat tu. Nak masuk lagu mana tak tahu. Panjang pula tu, Allah. Tenggelam dalam awan. Akbar. Baru masuk tu. Nah, sebab apa? Sebab dia baca niat. Tu orang panggil orang yang tasyaddud. Islam tak benar benda tu. Islam tak bagi benda tu. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia panggil, kalau kita tengok, dia panggil i'tida, iaitu melampaui ketentuan syariat. Allah Ta'ala sebut, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah, berperanglah jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ni kalau kita tengok, seseorang yang buat perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu berperang, namun di sana tidak boleh juga melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. I'tidad dia panggil. Tak boleh melampau. Allah Taala tak suka. Kerana dalam peperangan diizinkan kepada kamu berperang, ataupun hendaklah kamu perangi mereka. Maknanya itu perintah. Dalam menjalankan perintah itu tidak boleh ghulu dan melampau. Kerana setiap perintah yang Allah Ta'ala perintahkan itu ada dia punya had dia. Kalau kita bicara masalah perang ni, maknanya kalau dalam peperangan tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh, tidak boleh bakar rumah mereka, tidak boleh bunuh pendeta agama mereka, tidak boleh bakar tempat-tempat peribadatan mereka. Itu adalah salah satu daripada cara untuk seseorang itu berperang dalam keadaan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Sebab tu kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut lagi, tilka hududullah, ini batasan hukum Allah, fala taqrabuha, jangan kamu melampaui batas. Maknanya melampau itu bukan sahaja masalah kebencian, masalah menunaikan perintah Allah Ta'ala pun boleh jadi melampau. Sebab apa marinya melampau ini? Sebab apa datangnya melampau ini? Saya boleh bagi kepada tuan-tuan sebab datang melampau ini 4 sebab. 4 sebab. Yang pertama sekali, jahil dalam agama. Jahil dalam agama ni, apabila dia jahil, dia nak buat, dia memiliki semangat untuk buat, tetapi dia tidak ada ilmu dalam melakukan syariat. Bagai contoh, selawat ke Nabi dan kasih ke Nabi, syariat ke tak? Syariat. Selawat pada Nabi itu syariat. Kasih pada Nabi itu adalah salah satu benda yang terpuji. Tetapi di sana Nabi melarang kita berlebih-lebihan di dalam memuja Nabi. Jadi, orang yang tak mengaji ni, dia ambil poin bahawa ini kasih ke Nabi, ini cinta ke Nabi, jadi tak ada masalah lah kalau kita buat apa-apa pun. Termasuklah sampai tahap memuja Nabi dan mengatakan Nabi hadir dalam majlis dia. Boleh nampak ni? Senang je kita nak nampak. Puncanya kerana apa? Kerana tidak mengaji daripada sumber yang sahih. Kalau mengaji daripada sumber yang sahih, dia tidak akan jadi melampau. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak sekali-kali mengajar umatnya supaya melampau. Tidak, Nabi tak ajar. Allahu Akbar. Cuba tengok Nabi SAW. Apabila seorang tu mari musim sejuk, dia nak mandi wajib. Kerana kesejukan yang melampau, tak boleh mandi. Kalau tidak jadi sakit. Lalu diizinkan supaya bertayamum. Boleh faham ni? Diizinkan bertayamum. Nak beritahu Islam ni dia menyelamatkan nyawa manusia dan menyelamatkan segala-galanya. Menyelamatkan segala-galanya. Kalau tak ada air, boleh tayamum. Kata kapal terbang nak tayamum macam mana? Ustaz dah kata. Kalau orang yang tak mengaji dia kata susah dia kata. Susah apa? Kalau kita kata susah apa? Oh, dia kata susah Ustaz, nak kena cari debu, kena ambil debu lagi. Contohlah, kita duduk kapal terbang, adakah hukum agama itu memayahkan seseorang? Tidak. Kita kata awak boleh ambil air semayang dalam air botol besar ni, boleh ambil. Dia kata sah ke tak Ustaz? La ilaha illallah. Dia tanya sah ataupun tidak. Asalkan ada air sah. Lepas tu, zaman sekarang Allah Ta'ala bagi alhamdulillah canggih dah. Ada spray pula. Spray. Air kosong apa boleh spray. Spray kat muka, spray. Ambil air semayang dekat kursi kita. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Kalau nak tepuk-tepuk atas kapek tu macam mana? Wallahualam, saya tak tahu tu. Tu kena tanya mufti lah macam mana. Kalau saya baik bawa air tu, baik bawa bekas spray tu ke, ataupun air mineral ni ke, boleh minta atas kapal terbang tu walaupun tak boleh masuk air. Boleh minta air dengan dia. Kalau selagi mana boleh ambil air, ambil lah. Tapi kalau ramai sangat orang, rapat sangat pergi, dekat tandah tu kita nak ambil air, kita guna cara lain, bertayamum dan sebagainya. Itu benda yang dimudahkan oleh agama kita. Sehingga kita tidak melampau dalam perkara yang Allah Ta'ala wajibkan. Kerana tidak ada ilmulah manusia menjadi melampau dalam masalah benda yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, punca dia menjadi ghulu dan melampau, dia ikut ataupun kita panggil taklid di atas kebodohan. Termasuk antaranya adalah mengikut secara membuta tuli adat istiadat manusia bertentangan dengan syariat dan mengikut tokoh-tokoh yang menyesatkan dan mengiyakan perkataan mereka walaupun bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua, ikut sahaja tanpa tanya dalil dan syariat. Ini banyak berlaku. Sebab apa buat begini? Sebab tok guru saya buat. Tak pernah tanya tok guru tu ambil di mana, tak pernah tanya. Sebab apa buat begini? Sebab tok guru saya buat. Tak tanya tok guru tu ambil di mana. Tak boleh tanya banyak-banyak, dia tak boleh. Tok guru takkan dia tak betul, takkan dia tak tahu agama. Dia gitu. Ayat yang kita baca ni tok guru lah ni. Ya ahlul kitab. Oi ahli kitab, tu tok guru lah tu. Bukannya Yahudi biasa-biasa ni. Bila Allah Ta'ala kata ya ahli kitab, wahai ahli kitab, tok guru lah tu. Allah Ta'ala tegur tok guru di kalangan Yahudi. Ni kita tak tanya tok guru kita ni hadis ni apa dia. Saya dengar amalan ni pelik-pelik ni apa dia. Allahu Akbar. Ada juga majlis di tempat mana tahu dia buat majlis sambutan kemuliaan sempena dengan 10 Muharram. Bunyi kemuliaan 10 Muharram. Ada satu majlis khas untuk 10 Muharram. Ini dibuat oleh seorang tokoh Ahbash. Ini bukan buat di Perlis lah.
Buat ada satu negeri, ramai katanya orang yang mengaji situ. Dia boleh sebut bahawa nak sambut kemuliaan 10 Muharram. Buat malam ni. Jabat agama negeri tu duk sibuk tanya orang ceramah ikut Quran Sunnah ni ada tauliah ke tak ada tauliah. Duk sibuk nak tahu tauliah orang ke ada ataupun tidak. Yang kawan tu mengaji balik Azhar, kawan tu mengaji balik Mesir, kawan tu mengaji balik Yaman. Adakah CJ hak di Mesir, CJ di Yaman tu tak laku? Nak mengajar agama kena ada tauliah baru laku. Dia kata memang itu syarat. Kita setujulah bahawa itu syarat. Tapi negeri Perlis kita ni paling mudah untuk minta tauliah. Orang yang ada ijazah ada apa tak ditanya banyak. Dan dia pun latar belakang yang baik. Datuk Mufti ulah dah lepas. Latar belakang dia pun okey. Dia tak ada kis-kis yang terlibat dengan ajaran sesat. Dia bagi begitu je. Walaupun tak pernah memohon. Saya tak pernah mohon tauliah tapi saya dia bagi tauliah. Ustaz-ustaz lain pun begitu juga. Dr. Basit. Dia tak pernah minta tauliah tapi dia bagi tauliah. Kenapa? Kenapa PhD Madinah? Sampai tahap PhD. Orang nak minta tauliah tak mau bagi. Orang lain nak dengar kita mengajar. Tersekat mengajar sebab tak ada tauliah. Ni majlis-majlis ni. Majlis hak haul. Majlis hak 10 Muharram ni. Kenapa tak pergi? Kita tengok apa yang disebut. Tu orang agama. Memenjarakan agama adalah pejabat dia sendiri. Jawab depan Tuhan. Jawab depan Allah Ta'ala di hari akhirat esok. Saya tak rela, saya disekat. Tak rela, saya nak jawab depan Allah esok. Payah masuk syurga Ustaz. Bukan payah masuk syurga. Mung tu jahat. Aku nak sebut bahawa depan Allah, mung lah hak sekat tauliah aku. Ni, ya Allah, muka menatan ni lah. Nak sebut gitu. Biar orang kenal daripada mahsyar. Oh, ni muka rupanya. Muka orang yang sekat orang nak mari masjid, nak dengar ilmu. Sampai ada seorang pokcik tu menangis. Telefon menangis. Dia kata saya Ustaz sedih sungguh. Awak pokcik Allah. Rasa nak pindah dok Perlis Ustaz dia kata. Tapi tak ada arah lah dia kata. Rumah dah beli dah sini semua sekali dia kata Ustaz. Kenapa saya tiap-tiap bulan mari kuliah Ustaz. Mari dengar beli kitab. Kata apa pokcik zaman sekarang canggih. Pakai live pun tak apa. Oh dia kata memang live memang tak putus tengok. Tengok sentiasa live. Ustaz ke mengajar ke Datuk Mufti ke siapa saya tengok dia kata. Dia ni pengikut setia kuliah saya di sebuah negeri. Sebab apa saya tak bagi? Sebab begini. Bukan kita tak marah dia tak bagi tauliah, kita pun tak lapar. Tapi tengoklah sikit apa yang kita mengajar, jangan dengar cakap orang saja. Ni betul-betul mengajar kitab seorang yang difatwakan sesat oleh ulama dunia. Berfahaman ahbash. Ahbash ni baju je sunnah, tapi hati tu syiah. Puak ni yang buat majlis malam ni. Terang-terang di poster dia tu, nama syekh dia, kitab yang dia ajar. Fatwa dunia mengatakan fahaman syekh dia bercanggah dengan alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi majlis agama, pejabat agama negeri terbabit, Allah jeling pun tidak. Bak buta mata begitu je. Semoga mata kamu dibutakan oleh Allah di hari kiamat. Sebab kamu buta dengan kesesatan ini. Wa man a'rad an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man a'rad an zikri, mana-mana orang berpaling daripada ingatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dunia yang luas Allah Ta'ala sempitkan dunia kepada dia. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, di hari akhirat dia dikumpulkan dalam keadaan buta matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia tanya Tuhan, ya Allah, kenapa kami buta pada hari ini? Wa qad kuntu basira, atas muka dunia kami boleh melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Karena atas muka dunia dulu marinya ayat aku, fanasitaha, kamu buat lupa. Wa kadzalikal yawma tunsa, hari ini kamu dilupakan oleh aku.
Ni saya nak bagi tahu fenomena di sekarang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita duduk dalam keadaan mengaji ilmu yang sahih. Allah Ta'ala bagi kita mengaji ilmu yang sahih. Dijaga akidah kita, dijaga agama kita. Apa lagi yang kita nak? Selain daripada bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 4 perkara yang boleh menjadi seseorang itu ghulu. Panjang lagi ni, kita kena buat 2 sesi. Tak boleh lama-lama, isyak kena berhenti dah. Majlis agama marah, ceramah lama-lama. SOP ni kena ceramah sekejap-sekejap je. Jadi padahal saya kenyang dah tadi. Dia kena berhenti awal lah. Ya. Jadi boleh 2, boleh amalan ni lah. Yang pertama, sebab ghulu ni kebodohan, kejahilan. Yang kedua, taklid, ikut tanpa dalil. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Dan kita bahas juga bentuk-bentuk ghulu tu macam mana. Dan jangan salah menilai ghulu tu, jangan salah kita nilai, supaya jangan kita kata orang yang berpegang dengan akidah betul dia istiqamah, tapi kita kata oh awak ni kasar lah, awak ni ghulu lah, padahal betul dia berpegang pada betul, tapi kita kata gitu. Kenapa kita boleh berkata gitu? Jadi kita nak ada perbezaan antara ada kedua. InsyaAllah kita sambung lain kali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.